اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mulakan perkongsian maghrib kita sebentar sahaja lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kerahmatan dan keberkatan buat kita semua. Kita sama-sama berkongsi membaca satu kitab yang dinamakan dengan Ensiklopedia Solat.
Ensiklopedia solat berkenaan dengan solat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah, tabarakallah. Okay, sama-sama kita share dulu. Kita kongsi-kongsikan agar lebih ramai lagi mendapat manfaat daripada pembacaan kitab ini. InsyaAllah, sama-sama kita berkongsi kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup kita. Kerana itulah yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu kita mencari kebahagiaan dan kita berkongsi akan kebahagiaan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati. Jom kita kongsi-kongsikan dahulu, moga lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana dapat menikmati kebahagiaan dan kebaikan itu. Okey, insya-Allah. Tabarakallah. Okey, saya nak share lagi sekejap, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati. InsyaAllah. Kita akan mula lebih kurang tepat jam 8 malam. InsyaAllah kita akan mulakan tepat jam 8 malam. InsyaAllah kita akan memulakannya. Okay, insyaAllah sama-sama kita kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, saya tengah tak cuba share ya. Berapa banyak dia boleh share? Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wassallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wassallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah
kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akan mulakan perkongsian maghrib kita berkenaan berkaitan ensiklopedia solat. Apakah dia? Iaitu Mausu'atus Solah, gabungan fakta dan kombinasi fakta hukum dan sains dalam solat itu sendiri. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okay. Buku ini mengisahkan, menceritakan tentang kombinasi fakta hukum dan sains yang terdapat dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita perasan ke tak perasan ke, wallahu alam, sebenarnya amat-amat berkait rapat. Okey, malam ini tajuknya berkaitan dengan khauf. Okey, malam ini tajuknya berkaitan dengan khauf. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaallah kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk tajuk hari ini ialah yang dinamakan dengan khauf. Apakah itu khauf? Salatul khaufi. Pengenalan khauf ini adalah harapan terakhir hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tentu sedia maklum berkenaan dengan khauf ini, okey? Sekiranya diberikan kesempatan untuk berada hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu setiap manusia ingin mengejar peluang tersebut. Sekiranya diberikan, sekiranya kita ada peluang, ada peluang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Peluang ni adalah peluang, orang cakap apa? Peluang keemasan. Okey. Sekiranya diberikan kesempatan untuk berada hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentunya setiap manusia ingin mengejar peluang tersebut. Tak ada orang yang ingin terlepas peluang. Semuanya nak kejar. Justru itu solat yang difardukan kepada kita adalah anugerah terbesar Allah, kerana hanya ketika dalam solat seorang hamba berada paling dekat dengan penciptanya. Dia dekat sangat-sangat dengan Allah. Dalam solat ni, perkara paling penting yang dekat sangat dengan Allah sebenarnya ketika solat. Dalam hidup kita, keseluruhan kehidupan kita, yang paling dekat
hamba paling dapat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada ketika solat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyedari betapa berharganya anugerah ini, solat tidak hanya diwajib dilakukan ketika senang dan aman, tetapi ia tetap wajib walaupun ketika peperangan dan kacau bilau. Nampak tak? Betapa berharganya anugerah yang Allah kurniakan pada kita, anugerah yang Allah berikan pada kita. Solat tidak hanya wajib kita buat pada ketika senang, ketika aman, tetapi ianya wajib juga dilakukan pada ketika peperangan dan kacau bilau. Nampak tak? Itu dia anugerah yang Allah kurniakan pada kita sebagai umat Islam, yang mana solat ini bukan sembarangan punya. Solat ini bukan sembarangan. Itu dia ibadah yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik untuk difikirkan mengapa musafir boleh mendapat keringanan menghimpunkan solatnya dalam waktu lain, sedangkan orang atau tentera yang berada dalam keadaan huru-hara peperangan tidak mendapat keringanan tersebut. Nampak tak? Ketika bermusafir, ketika bermusafir, keringanan itu ada untuk dihimpunkan solatnya pada waktu lain. Sedangkan tentera atau orang yang berada dalam keadaan huru-hara peperangan tidak dapat akan keringanan tersebut. Nampak tak? Tidak dapat akan keringanan tersebut. Dalam buku ni ada beritahu seorang rakyat Palestin yang bersolat di celah-celah runtuhan bangunan yang dibedil oleh rejim Israel. Rakyat Palestin yang solat di tengah-tengah bangunan yang telah runtuh. Itu bermakna solat ini wajib dilakukan pada setiap waktu, setiap masa, tak kira apa jua keadaan kita. Solat ini wajib dilakukan. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Islam, memang sememangnya janganlah kita ambil ringan akan ibadat solat ini. Jangan kita ambil ringan. Kerana dengan solat inilah kita dapat berjumpa dengan Allah, kita dapat mengadu, kita dapat minta apa sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak? Berjuang kerana Allah secara logiknya sudah tentu askar yang berperang lebih perlu mendapat keringanan menangguhkan atau mendahulukan solatnya dalam waktu solat yang lain. Dan dalam keadaan begitu, seperti itu, bukan hanya solat yang dilakukan tidak khusyuk, tetapi nyawa juga mungkin melayang. Nampak tak? Tentera ni nak solat ketika perang, kita wallahualam lah kan, sebab kita tak pernah berada dalam keadaan peperangan. Tentera ni memang 24 jam berperang, bagaimana dia nak solat? Tetapi sekiranya difikirkan kembali, seorang hamba yang berada di tengah-tengah muntahan peluru Rafale, rejaman roket-roket dan letupan bom, sudah tentu pada saat tersebut dia paling mengharap bantuan dan perlindungan daripada Allah. Nampak? Bila kita fikirkan balik. Seorang hamba Allah yang berada di tengah muntahan peluru, roket, letupan bom, pada masa itu dia memang mengharapkan bantuan dan perlindungan. Sesiapa sahaja yang berada pada situasi bertelur di hujung tanduk seperti ini akan meletakkan seluruh harapannya pada suatu kuasa tertinggi untuk melindungi dan membantunya. Memang semua macam tu. Pada saat genting, saat getir, itulah dia sangat-sangat nak jumpa dengan Allah. Tapi saat aman kadang-kadang lupa. Pada saat getir itu, Masya Allah. Dalam keadaan genting ini, keperluan seorang hamba terhadap Allah yang Maha Tinggi berada pada tahap maksimum. Betul, kita tidak menafikan perkara tersebut. Pada saat ini memang kita ni, keperluan kita memang maksimum lah. Solat hajatnya, solat taubat, semualah maksimum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika inilah solat sangat penting kerana ia adalah medium untuk seorang hamba mendekati Tuhannya bagi meminta pertolongan. Justru solat yang dilakukan seketika ini sudah tentu lebih khusyuk daripada yang dilakukan dalam keadaan aman. Betul juga.
Kadang kita fikir betul juga kan. Solat ketika ini lebih perlu. Mana kita khusyuk dia lain macam. Sebab dia fikirkan kalaulah perlu kena ke tak kena kita. Jadi bila solat pada ketika ini memang kekhusyukannya memang kalau kita nak kata khusyuk tu lain macam lah khusyuknya. Sangat-sangat lain macam khusyuknya pada ketika ini. Okey. Azimat motivasi perjuangan. Selain itu, solat juga berperanan besar sebagai azimat untuk memotivasikan pejuang-pejuang ini agar istiqamah dengan perjuangan mereka. Solat azimat motivasi pejuang. Tu solat. Walaupun solat dalam peperangan tidak boleh dihimpunkan dengan solat yang lain, tetapi Allah yang Maha Pengasih memberikan keringanan untuk mereka mengerjakan solat dengan syarat-syarat berbeza dengan solat biasa. Ini adalah gambaran toleransi Allah kepada hamba-Nya. Toleransi Allah kepada hamba-Nya. Okey, takrifnya. Solat khauf. Okey, takrif. Apakah yang dimaksudkan dengan solat khauf? Solat khauf ataupun takut adalah solat yang dilakukan dalam keadaan berperang dengan musuh atau dalam keadaan ketakutan akibat peperangan atau bencana alam dan malapetaka lain. Okey. Ia berbeza dengan solat-solat yang lain kerana mempunyai beberapa rukhsah, terutamanya ketika berjemaah ia disyariatkan pada tahun keempat selepas hijrah. Pensyariatan solat khauf ini berdasarkan kepada bukti Al-Quran, hadis dan ijma'. Al-Quran kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Surahul Azim dalam surah An-Nisa ayat 102. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sekumpulan daripada mereka berdiri mengerjakan bersamamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka setelah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh, dan hendaklah kemudian datang pula puak yang lain yang kedua yang belum solat kerana menjaga serban musuh, maka hendaklah mereka bersolat bersama denganmu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah-langkah berjaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir yang memang suka kalau kamu cuai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat hina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. As-sunnah. Tadi daripada ta'rif Al-Quran, dan ini sunnah pula. Solat khauf pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 4 lokasi berdasarkan laporan beberapa hadis. Perang Zatur Riqa, apa yang berlaku
perang yang berlaku sebelum perang Khandaq. Asfan yang terletak kira-kira 2 marhalah dari Mekah. Zilqarad dikenali dengan perang Al-Ghabah pada Rabiul Awal tahun ke-6 sebelum perjanjian Hudaibiyah. Batni Nakhlah, satu tempat di Ghatafan. Itu 4 tempat itulah yang Nabi Rasulullah SAW buat solatul khauf. Okay. Ijma' pula. Para sahabat telah bersepakat mengharuskannya dan Ali, Abu Musa al-Ash'ari dan Huzaifah juga melakukannya. Jumhur ulama dan pendapat yang masyhur daripada mazhab Maliki juga mengharuskan solat khauf ketika musafir ataupun mukim. Hukum harus orang yang dalam keadaan kritikal kerana peperangan mengerjakan solat fardu yang menyimpang daripada kaedah biasa. Maksudnya dia boleh solat guna SOP yang telah disediakan. Okey, insya-Allah. Situasi yang mengharuskan solat dalam keadaan takut. Fuqaha telah sepakat menyatakan bahawa terdapat 2 keadaan melakukan solat khauf ini. Keadaan yang pertama, keadaan berjaga-jaga sebelum pertempuran bermula. Dalam surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa ayat 102. Berdasarkan kepada ayat ini, terdapat 2 cara untuk solat dalam keadaan ini. Cara pertama, ketika musuh berada di arah kiblat dan pertempuran belum bermula. Apabila tentera Islam hendak melakukan solat berjemaah serentak untuk mendapat fadilat jemaah yang lebih besar, imam hendaklah membahagikan jemaah kepada 2 bahagian dalam 2 bahagian dalam 2 atau 4 saf atau lebih. Okey. Solat 2 rakaat. Ketika imam rukuk, sujud dan duduk, saf-saf yang awal sahaja yang mengikut imam, sedangkan bahagian saf-saf yang belakang masih berdiri mengawasi keselamatan rakan-rakan mereka yang sedang sujud. Itu dia SOP pada ketika solat khauf, solat ketika perang. Untuk rakaat pertama. Okey, solat 2 rakaat, rakaat pertama. Okey. Imam depan, okey, madhab kiblat, makmum belakang. Ada 2 saf okey. Rakaat pertama, saf pertama saja sujud. Rukuk, sujud semula. Rakaat kedua berdiri. Apabila imam dan saf pertama bangun daripada sujud dan berdiri, saf kedua pula rukuk, sujud dan duduk kemudian kembali berdiri bersama imam. Maknanya bila yang siap di rakaat pertama, saf pertama dah duduk bangun, rakaat pertama juga saf kedua rukuk juga tanpa mengikut imam. Okey. Pada rakaat kedua, imam rukuk, sujud tasyahud bersama saf-saf kedua. Dan saf-saf yang awal tetap berdiri mengawasi keadaan sekeliling. Maknanya bila rakaat pertama selesai, rakaat kedua, saf kedua pula ikut imam. Saf pertama tunggu dulu, rakaat kedua. Setelah imam berada pada tasyahud, barulah saf-saf yang awal ini rukuk, sujud dan duduk antara 2 sujud sehingga duduk tasyahud bersama dengan imam. Itu dia kaedah 2 rakaat. Okey. Kemudian imam memberi salam diikuti oleh semua jemaah. Demikianlah dalam keadaan solat 2 rakaat. Okey, solat 4 rakaat. Sekiranya solat 4 rakaat, imam hendaklah bersolat dengan kumpulan pertama pada 2 rakaat pertama dan bersama dengan kumpulan kedua pada 2 rakaat terakhir. Itu untuk solat 4 rakaat. Solat maghrib. Dalam solat maghrib pula, imam hendaklah bersolat 2 rakaat pertama dengan kumpulan pertama dan 1 rakaat terakhir bersama kumpulan kedua. Kaedah sama macam yang first tadi, yang pertama. Ini kerana peperangan atau takut tidak mengharuskan qasar atau jamak solat, melainkan jika mereka bermusafir yang jauh. Okey, insya-Allah. Tu dia. Okey, tadi saya dah terangkan okey. Kumpulan pertama ni adalah saf yang pertama, kumpulan kedua saf yang kedua. Okey, musuh berada di arah kiblat. Okey, musuh berada di arah kiblat. Bila rukuknya imam pada rakaat pertama, saf pertama saja gerak dulu sehingga selesai rakaat pertama, dan rakaat pertama juga saf kedua bergerak
sehingga selesai rakaat pertama. Dan rakaat kedua, saf kedua dahulu gerak, lepas tu baru saf pertama. Tu dia sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Beginilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Asfan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama an-nasu ma'ahu fakabbara wa kabbaru ma'ahu wa raka'a nasun minhum ma'ahu thumma sajada wa sajadu ma'ahu thumma qama lithaniyati faqama alladhi nasajadu wa harasu ikhwanahum wa atati ta'ifah al-ukhra faraka'u wa sajadu ma'ahu wan nasu kulluhum fi salati walakin yahrusu ba'duhum ba'dha. Okey, Nabi SAW berdiri dan orang ramai pun berdiri bersamanya. Lalu baginda bertakbir dan mereka pun bertakbir bersamanya. Apabila dia rukuk, sebahagian jemaah rukuk bersamanya, dan bila dia sujud, mereka juga sujud bersama. Apabila dia bangun untuk rukuk untuk rakaat kedua, berdiri juga mereka yang sujud bersamanya dan mengawal saudara-saudara mereka. Kemudian kumpulan yang lain pula rukuk dan sujud. Semua orang berada dalam satu solat, tetapi mereka saling mengawasi antara sesama mereka. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Jumaat, bab mengawasi antara satu sama lain dalam salatul khawfi. Okey, cara kedua, musuh tidak berada di arah kiblat, yang dipanggil dengan peperangan Zatul Riqa. Ketika musuh berada di pelbagai arah atau tidak berada di arah kiblat, tentera dibahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama berkawal dan mengawasi pergerakan musuh, sementara kumpulan kedua mendirikan solat jemaah bersama dengan imam. Imam bersolat bersama kumpulan kedua sehingga selesai satu rakaat, dan apabila imam bangun untuk rakaat kedua, jemaah hendaklah mufarakah dengan imam, iaitu dengan menyelesaikan solat mereka sendirian. Imam pula hendaklah menunggu kumpulan pertama. Nampak? Imam pula hendaklah menunggu kumpulan kedua yang telah selesai solat menggantikan kumpulan pertama yang berkawal. Kumpulan pertama ini yang mengerjakan solat bersama imam yang berada pada rakaat kedua. Setelah sampai pada duduk tasyahud, jemaah ini bangun melakukan satu lagi rakaat sendirian sehingga mereka sampai pada duduk tasyahud bersama imam. Kemudian imam beri salam dan diikuti oleh jemaah. Demikianlah cara Rasulullah SAW melakukan solat ketika dalam perang Zatul Riqa. Macam mana tu? Nampak tak macam mana tu? Dia begini. Imam solat bersama kumpulan kedua sehingga selesai satu rakaat. Apabila imam hendak bangun untuk rakaat kedua, jemaah hendaklah mufarakah berpisah dengan imam, iaitu dengan menyelesaikan solat mereka sendirian. Imam pula hendaklah menunggu kumpulan pertama. Kumpulan kedua yang telah selesai solat menggantikan kumpulan pertama yang berkawal. Kumpulan pertama ini juga mengerjakan solat bersama imam pada rakaat kedua. Setelah sampai pada rakaat tasyahud, jemaah ini bangun melakukan satu lagi rakaat sendirian sehingga mereka duduk tasyahud bersama dengan imam. Kemudian imam beri salam dan diikuti oleh jemaah. Maksudnya sama macam tadi, cuma dia pusing ke belakang. Imam follow jemaah kedua follow imam, selesai baru jemaah pertama follow imam. Saf pertama saf kedua dengan saf pertama. Demikianlah caranya Rasulullah SAW melakukan solat ketika dalam perang Zatul Riqa. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Saleh bin Khawwat radhiyallahu an, daripada sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW melakukan solat khawf ini pada hari perang Zatul Riqa. Katanya, yaum Zatul Riqa'i shalla salatal khawfi anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijaha al-aduwi fasalli billati ma'ahu rak'atan thumma thabata
qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasaffu wijahal aduwi wa ja'at at-ta'ifatul ukhra fa shalla bihimur rak'ata allati baqiyat min salatihi thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma salama bihim. Pada hari Zatul Riqa, baginda telah melakukan solat khauf. Satu kumpulan bersolat bersama dengannya dan satu kumpulan lagi menghadap ke arah musuh. Lalu baginda bersolat satu rakaat bersama dengannya. Setelah berdiri, mereka menyempurnakan solat itu sendirian. Kemudian mereka bersurai dan berbaris menghadap ke arah musuh. Setelah itu datang pula kumpulan kedua dan baginda bersolat bersama dengan mereka dengan baki solatnya. Kemudian baginda duduk dan mereka menyempurnakan satu rakaat sendirian. Kemudian baginda memberi salam bersama mereka. Kitab Al-Sahih Bukhari, kitab perang, bab perang Zatul Riqa. Okey, dia sini ceritanya. Okey, cerita yang begini. Untuk Zatul Riqa, rakaat pertama kumpulan kedua. Mana saf kedua. Okey, kumpulan kedua. Dia imam, makmum. Okey. Yang kumpulan pertama keliling, menghadap musuh. Mana dia tidak menghadap kiblat, menghadap musuh. Selesai yang pertama, selesai yang kedua, rakaat kedua bersama saf pertama. Rakaat pertama bersama saf kedua, rakaat kedua bersama saf pertama. Dan saf kedua tadi menghadap musuh, dan apabila selesai sahaja, bila imam menunggu kumpulan pertama hingga tahiyat barulah memberi salam. Maknanya sekarang ni imam dia dah ke rakaat kedua, tapi saf pertama masih rakaat pertama, rakaat kedua, maka dia masih imam tahiyat akhir, dia naik sekali lagi untuk sempurnakan solat. Solat perang ni memang agak rumit sedikit kena untuk difahami. Okey. Keadaan kedua. Keadaan pertempuran sedang meletus. Pertempuran sedang berlaku dan tentera berada dalam keadaan berseterak dan suasana sangat membimbangkan dan kucak-kacir. Dalam keadaan ini, tidak ada cara tertentu melakukan solat. Setiap orang melakukannya mengikut keadaan yang mengizinkannya. Sementara perbuatan solat dilakukan dengan isyarat yang mampu, sama ada dengan kepala, badan, tangan atau jari jemari. Sekiranya sebahagian yang lain dapat menjadi makmum kepada orang lain, itu lebih afdal walaupun mereka menghadap ke arah yang berbeza. Menghadap ke arah yang berbeza. Atau makmum berada di hadapan imam. Ini lain sikit. Sekiranya sebahagian lain dapat menjadi makmum kepada orang lain, itu lebih afdal walaupun mereka menghadap ke arah yang berbeza. Atau makmum berada di hadapan imam. Ini keadaan pertempuran sedang meletus. Ini keadaan pertempuran yang sedang meletus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 hingga 239. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala solat fardu, khususnya solat wusta pertengahan, iaitu solat asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takut, maka hendaklah solat sambil berjalan atau berkendaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan solat secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak ketahui. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239.
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an tentang sifat solat khauf dan selepas menyebut dua cara yang telah lalu katanya. Fa in kana khaufun huwa ashadda min dhalika shalla rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana mustaqbili al-qiblati aw ghaira mustaqbiliha qala Malikun qala Nafi'un la ura Abdullah ibn Umar dzakara dzalika illa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika keadaan takut itu terlalu dahsyat, hendaklah mendirikan solat dalam keadaan berdiri atau ketika menaiki kenderaan, sama ada menghadap kiblat ataupun tidak. Menurut Malik, Imam Nafi' berkata, saya berpendapat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar telah masuk waktu solat Isyak. Saya berpendapat Abdullah bin Umar Ibnu Umar tidak berkata demikian, melainkan dia mendapatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dimaafkan. Semua pergerakan yang dilakukan ketika dalam peperangan termasuk bergerak lebih 3 kali berturut-turut dimaafkan kecuali bercakap dan berteriak tanpa sebarang keperluan. Terkena najis yang tidak boleh dimaafkan seperti darah, solatnya tidak batal tetapi wajib diqadha selepas itu. Menghadap kiblat tidak lagi menjadi syarat pada ketika ini. Okey, solat ketika perang. Okey, nampak tak? Peperangan di mana Rasulullah melakukan solat khauf. Perang Zatul Riqa, perang Qarad, itu adalah perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat khauf. Okey, sebab-sebab yang mengharuskan solat khauf. Okey, sebab utama yang mengharuskan solat khauf ialah solat khauf ini ialah kewujudan musuh, sama ada ia menggugat ataupun tidak. Bererti seandainya terdapat tentera musuh yang bersedia untuk menyerang di sempadan tentera Islam, boleh solat khauf walaupun pertempuran belum berlaku. Tetapi keharusan ini juga diperoleh dengan sebab ketakutan yang lain seperti melarikan diri daripada air banjir, kebakaran, binatang buas, perompak, penyamun, pembunuh, apa sahaja sebab-sebab yang boleh menimbulkan ketakutan secara umum. Memegang senjata ketika solat disunatkan bagi orang yang bersolat dalam solat syiddatul khauf, terlalu takut sangat-sangat, untuk memegang senjata sebagai langkah berjaga-jaga daripada serangan musuh. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 102, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Dan dalam ayat yang sama, wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan ataupun kamu sakit, hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Okey. Ini menunjukkan bahawa perbuatan mengangkat senjata dalam solat itu adalah sunat. Tetapi senjata itu hendaklah tidak bernajis atau boleh membahayakan orang lain. Okey, membahayakan orang lain. Syarat-syarat solat khauf peperangan itu hendaklah diharuskan menurut syarat. Maknanya nak dapatkan solat khauf, semestinya peperangan itu bukan peperangan yang tiada kaitan dalam Islam. Seperti contoh, sama ada peperangan yang wajib seperti memerangi kafir harbi, pengkhianat, penyamun, orang yang mahu menumpahkan darah dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, atau peperangan yang diharuskan seperti peperangan menentang orang yang hendak merampas harta orang Islam. Oleh itu, solat khauf tidak sah dilakukan oleh pengkhianat dan orang yang dalam musafir untuk melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu adalah rahmat, keringanan, rukhsah, maka tidak harus ia berkaitan dengan maksiat. Tidak harus solat khauf dalam keadaan peperangan yang diharamkan seperti perang menentang orang yang adil atau menentang pemilik harta untuk merampas
hartanya. Hadir atau wujudnya musuh atau haiwan buas atau kebimbangan, tenggelam atau terbakar. Sesiapa yang bimbangkan musuh atau bahaya, sama ada ke atas dirinya atau hartanya, harus dia melakukan solat khauf ketika itu musafir atau mukim. Ketika ia musafir atau mukim di darat atau di laut, berdasarkan ayat umum surah An-Nisa ayat 102. Okey, nampak tak? Makanya solat itu amatlah penting. Okey, sangat-sangat penting. Okey. Solat Jumaat dalam keadaan takut. Wajib orang yang sedang berperang mendirikan solat Jumaat jika mereka tidak musafir dan jumlah kaum lelaki cukup 40 orang ataupun lebih. Kaedah cara ini mengikut sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika perang Zatul Riqa dan Asfan. Iaitu dalam keadaan musuh berada di merata tempat. Imam hendaklah membaca khutbah untuk kumpulan pertama yang akan mengikutnya pada rakaat pertama, kemudian digantikan dengan kumpulan kedua pada rakaat kedua sehingga tamat. Imam yang membaca khutbah kepada satu kumpulan tidak boleh memulakan solat dengan kumpulan yang lain. Solat khauf di atas kapal laut. Selain peperangan di darat, tentera yang bertempur di laut juga boleh melakukan solat khauf ini. Tentera laut yang berada di dalam kapal perang atau kapal selam boleh bersolat seperti biasa, bukan solat khauf jika tiada musuh. Mereka melakukannya berdasarkan kemampuan dan keadaan tempat. Kalau tempat tu rasa ngam-ngam, cun-cun, maka boleh buat. Boleh untuk dibuat. Misalnya jika berada dalam kapal selam yang sempit dan tidak bergerak, solat boleh dilakukan dalam keadaan duduk ataupun berpaut dengan tiang ataupun tangga. Mereka yang tidak perlu menghadap ke arah kiblat kerana keadaan kapal yang sering bergerak pelbagai arah, tetapi sekiranya dapat memastikan arah kiblat pada awal solat, adalah menghadap kiblat ketika takbir sahaja. Takbiratul ihram yang pertama. Keadaan ini sama dengan orang yang bersolat di atas kenderaan. Makanya solat ini, keistimewaan solat ni semua orang dah tahu, semua orang dah faham. Solat itu ketenangan. Keistimewaan solat ialah untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solatlah kita semakin rapat dengan Allah, semakin takut akan untuk melakukan maksiat. Tanpa solat sudah tentu kita akan meracau-racau segala perkara. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkasian maghrib kita tangguh dulu seketika kerana isyak telah pun masuk. Insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki, insya-Allah kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Jangan lupa berselawat.